KPM. Aduh, ya Allah, sakitnya. Kenapalah sakit berapa hari dah ni, ha? Kenapa tak sihat-sihat ni, ha? Kenapa dengan tangan tu, Syafiqah? Ustaz, kami ni jatuh hari tu, patah luka ni, ha. Saya pun dah berapa hari tak solat. Masya Allah, kesiannya. Sampai tak solat tu yang masalahnya tu. Aduh, sedih Ustaz. Tapi macam mana nak solat? Saya tak boleh ambil uduk, Ustaz. Berbaloi ni, ha. Sebenarnya, Syafiqah, dalam Islam ni ada penyelesaian dia. Namanya rukhsah. Oh, rukhsah. Apa tu rukhsah? Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton Didik TV KPM. Anda bersama dengan saya, Syafiqah Hanafiah dalam slot menengah rendah pada hari ini. Hari ini menariknya, kita nak belajar mengenai mata pelajaran pendidikan Islam untuk murid-murid tingkatan 2 dengan tajuk Rukhsah Anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, guru yang akan bersama kita pada hari ini bukan calang-calang orangnya. Jom kita saksikan dahulu profil guru. Baik, bersama dengan kami di Didik TV KPM hari ini bersama dengan kita guru juru bahasa isyarat kita, Cikgu Nor Rasmawati Mahdin daripada SMK Sultan Abdul Samad Kelang Selangor. Assalamualaikum Cikgu. Apa khabar? Alhamdulillah. Jadi bersama dengan kita juga di studio Ustaz kita, Ustaz Muhammad Nur Azlan Idris daripada SMK Syed Abu Bakar Baling Kedah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ustaz, apa khabar? Alhamdulillah, Syafiqah. Alhamdulillah. Sihat. Syafiqah sihat ke? Oh, sakit ni Ustaz. Sakitlah betul. Tapi sihat je, Alhamdulillah. Jadi Ustaz, bukan kita berdua sahaja di studio, bahkan kita ada bersama dengan kita murid-murid di Google Meet. Jadi Ustaz, mungkin kita boleh perkenalkan mereka. Assalamualaikum semua. Okey. Perkenalkan mereka Ustaz. Okey, terima kasih Syafiqah dan terima kasih untuk anak-anak sekalian, murid-murid sekalian. Hari ini bersama dengan kita semua di studio ini, bersama Google Meet iaitu dekat situ ada Nazran. Boleh lambai sikit Nazran. Lambai sikit Nazran. Alright. Okey, itu Nazran yang handsome tu ya. Dan yang kedua kita ada juga Akil yang berbaju biru. Akil lambai sikitlah Akil. Lambai sikit. Alright. Dan yang baju purple itu adalah Ashikin. Sila lambai Ashikin. Dan juga Isnurisha yang berbaju biru. Okey. Itu dia anak-anak murid daripada SMK Syed Abu Bakar. Itu dia murid-murid kita pada hari ini. Jom. Saya yakin semua dah ready ni Ustaz nak dengar penjelasan Ustaz mengenai dengan topik kita Rukhsah Anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Ustaz, macam mana ni Ustaz? Rukhsah apa itu? Dipersilakan. Okey, terima kasih Syafiqah. Okey, mari kita tengok. Hari ini kita nak belajar dalam tajuk Rukhsah Anugerah Allah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, apa yang kita nak belajar hari ini? Kita tengok dulu standard kandungan yang kita nak belajar hari ini iaitu merumus kefahaman tentang rukhsah serta mengamalkannya secara beradab dan istiqamah, iaitu dua benda yang akan kita belajar iaitu menyapu balutan, solat jamak dan juga qasar. Okey. So, bersedia Syafiqah? Okey, bersedia semua anak-anak murid? Jom. Okey, jom kita belajar sekarang. Dan kita akan tengok standard pembelajaran yang akan kita belajar pada hari ini iaitu 4.11 menjelaskan konsep rukhsah dalam syariat Islam. Yang kedua, menyatakan maksud dan dalil menyapu balutan. Yang Syafiqah tadi balut tu kan? Yalah. Yang ketiga, menjelaskan cara mengangkat hadas dalam keadaan anggota wuduk yang berbalut. Dan yang kelima, menyatakan maksud dan syarat diharuskan solat jamak, menyatakan maksud dan syarat diharuskan solat qasar dan juga menjelaskan syarat perjalanan yang diharuskan solat jamak dan qasar. Dan 8,
menjelaskan cara menunaikan solat jamak dan qasar. Nampak macam banyak, tapi kita akan terangkan ya. Okey, so yang pertama, kita nak tahu, tadi Syafiqah pun tanya tadi kan tentang rukhsah. Apa itu rukhsah ya? Okey, rukhsah dari sudut bahasa bermaksud mudah. Mudah dan juga ringan. Okey, mungkin anak-anak murid, mungkin boleh sebut apa maksud rukhsah dari sudut bahasa? Boleh Siapa nak sebut? jawab? Angkat tangan. Okey, Nasran. Nak saya jawab. Okey, buka. Mudah dan ringan. Okey, mudah ya, mudah dan ringan. Kita faham mudah. Itu dari sudut bahasa Arab, mudah dan ringan. Kan? Tetapi yang dikendaki oleh istilah syarak atau dikendaki oleh agama kita, rukhsah ialah keringanan hukum yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada seseorang yang mukallaf kerana keuzuran yang tertentu. Bila ada keuzuran berlaku, maka Islam memberikan keringanan. Macam Syafiqah tu tampak tangan berbalut tu, ada keringanan yang Allah berikan. Nanti kita akan terangkan. Okey. Dan seterusnya kita tengok contoh rukhsah. Ya. Dalam Islam kita mesti ada disebut rukhsah, mudah ringan. Apa itu contohnya? Okey, ustaz akan bagikan satu contoh, tetapi murid-murid mungkin akan ada contoh-contoh yang lain. Okey, kita tengok dekat sini. Contohnya bila kita sakit. Solat ketika sakit yang diberikan kepada pesakit yang tidak berkemampuan. Ya. Bila dia sakit, maka dia tidak mampu untuk solat secara berdiri. Di antara rukun solatnya ialah berdiri tegak, ya. Berdiri tegak, qiyam. Tetapi dia tak mampu, maka Islam berikan rukhsah atau kelonggaran, iaitu bagi pesakit yang tidak berkemampuan melaksanakan solatnya seperti biasa, dia tak boleh buat seperti biasa, maka dia ada keringanan, kemudahan yang diberikan oleh agama kita. Okey, boleh? Murid-murid boleh faham ke setakat ni? Boleh? Boleh faham? Kalau faham, okey, untuk makluman kepada semua, murid-murid dia ada disediakan 3 kad ya. Satu kad berwarna hijau. Cuba angkat kad hijau. Ini bermaksud murid-murid ini faham ya. Dan kad kuning ini faham sikit-sikit, kata Piramli. Sikit-sikit saja. Dan yang ketiga, merah tak faham, Ustaz. So, setakat ini, apakah situasi anda? Faham atau tidak? Saya faham. Okey. Angkat tangan. Angkat warna hijau tu. Okey, bagus. begitu. Semuanya faham ya. Okey, semuanya dengan trafik berwarna hijau. Okey, kita teruskan ya. Bila kita tengok kepada tadi contoh-contoh rukhsah tadi. Contohnya apabila sakitnya sembuh. Ya. Bila dia sakit kan, maka dia boleh solat secara tidur, mungkin solat secara duduk, secara baring atau menggunakan hati dan sebagainya. Tetapi kita tak cerita yang tu, Syafiqah. Tapi kita nak cerita ini adalah konsep rukhsah. Konsepnya dahulu. Tetapi apabila orang yang sakit itu sembuh, maka hukum asal solat itu kembali seperti biasa. Okey, nampak kan? Okey, untuk itu, bila dah nampak semua dah tadi angkat green berwarna hijau ya, kita akan uji minda. Bersedia semua? Tolong angkat kad hijau. Sediakah belum? Kalau bersedia? Yes. Okey, semua telah bersedia. Okey, kita teruskan kepada uji minda yang pertama. Maksud rukhsah dari sudut bahasa ialah A. Sah, tidak sah. B. Mudah dan ringan. C. Gantian solat. Okey, siapa nak jawab? Tolong angkat tangan. Okey, Akil nampaknya yang angkat tangan dulu. Okey, silakan Akil. Apa maksud rukhsah? Maksud rukhsah dari sudut bahasa ialah B. Mudah dan ringan. B, betul. Okey, kita tengok. Betul tak jawapannya? Tadang. B, mudah dan ringan. Syafiqah, tolong saya bagi 2 markah untuk Akil. Saya bagi 2. Tahniah Akil. Ya, terbaik. Okey. Ya, Okey. kita teruskan kepada soalan nombor 2. Uji minda yang kedua. Okey, nampaknya semua dah bersedia. Nyatakan maksud rukhsah dari segi istilah ya, dari segi istilah. Apa pula maksud rukhsah dari segi istilah? Ya, A,
keringanan hukum yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang yang mukallaf kerana keuzuran yang tertentu. B, menyapu air ke atas pembalut luka bagi menggantikan wuduk untuk membolehkan ibadat seperti solat dilaksanakan. Yang ketiga, menghimpunkan 2 solat fardu dalam satu waktu. Okey, siapa nak jawab pula sekarang ni? Angkat tangan. Okey, Asyikin. Okey, Asyikin, sila jawab Asyikin. Maksud rukhsah dari segi istilah ialah keringanan hukum yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang yang mukallaf kerana keuzuran yang tertentu. Wah, Syafiqah. Bagus Asyikin. Jawapan yang panjang dan betul. Okey, betulkah? Kita tengok sini. Ha, betul Syafiqah. 2 markah kita bagi dekat Asyikin. 2 markah untuk Asyikin. Okey, itu dia ya. Nampaknya semua dah faham tentang konsep rukhsah. Itu dia konsep rukhsah dan maksud rukhsah, dan murid-murid juga dapat jawab dengan sebaiknya. Jadi saya pun tahu apa rukhsah tu dan bolehlah jaga solat selepas ini. Jadi jom kita bagi ruang peluang untuk kita berehat seketika. Kita kembali selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali lagi dalam slot menengah rendah pada hari ini di Didik TV KPM. Hari ini kita belajar mata pelajaran pendidikan Islam. Tajuknya rukhsah daripada anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ustaz, untuk segmen kali ini dipersilakan. Okey, terima kasih Syafiqah. Okey. Jadi kita bersama dengan Syafiqah dan kita ada murid-murid yang berada di studio dan juga berada di rumah. Jadi hari ini kita akan tengok pula ya. Rukhsah anugerah daripada Allah Subhanahu taala. Di antara dalam bahagian rukhsah ini ada satu perkara yang kita panggil menyapu balutan ketika berwuduk. Mungkin kita boleh tengok dekat tangan Syafiqah tu yang nampak berbalut ya. Nampak macam inilah keadaannya. Kadang-kala bila orang dalam keadaan dia luka. Luka ni banyak jenis ya Syafiqah. Mungkin kadang-kadang luka dia kena paku, mungkin juga melecur, mungkin juga kena pisau dan sebagainya. Jadi mungkinlah ya kita tengok contoh-contoh seperti luka tersebut. Maka bila kita nak solat ataupun kita berwuduk, maka kita kenalah ya mengambil wuduk kan. Tapi keadaan sekarang ialah kita dalam keadaan berbalut tangan kita ni. Macam mana kita nak ambil wuduk ya? Okey, so mari kita tengok apa maksud menyapu balutan tersebut. Apa maksud menyapu balutan ni? Sapu yang macam mana? Okey, kita tengok. Maksud menyapu balutan ialah menyapu air ke atas pembalut luka. Ya? Pembalut luka bagi menggantikan wuduk. Itu dia punya keyword dia ya. Iaitu menyapu air ke atas pembalut luka bagi menggantikan wuduk. Ya, itu dia punya keyword dia ya. Ya, untuk membolehkan ibadat seperti solat contohnya dilaksanakan. Bila kita ambil wuduk ni, kita nak solat, kita nak membaca Al-Quran, kita nak menunaikan tawaf yang mewajibkan kita mesti ada wuduk ya. Maka perbuatan ini bagi mengelakkan kemudaratan yang itu sebelum luka itu sembuh. Macam Syafiqah itulah bila tangan luka. Mungkin kalau siram dengan air macam wuduk macam biasa, mungkin nanti basah dan dia tak sembuh, lambat sembuh. Okey, so betul. Apakah hukum? Kita tengok dekat sini. Okey, murid-murid ya. Tengok betul-betul apakah hukumnya. Bolehkah buat sambil lewa ni ataupun tak apalah ikut suka hati akulah, macam mana nak buat? Ya, dia ada hukumnya. Dalam Islam ni Islam dah terapkan ataupun tetapkan hukum, ya. Hukum menyapu balutan hukumnya adalah wajib. Mungkin nak respon sikit daripada murid-murid. Siapa nak jawab apa hukum dia? Ya, apa hukum dia? Boleh angkat tangan. Boleh angkat tangan. Siapa nak jawab? Okey, nampaknya Nazran dengan semangatnya angkat tangan. Okey, apa hukumnya Nazran? Wajib. Ya, wajib. Wajib ketika mana? Wajib ketika
Berwuduk, ya. Wajib ketika berwuduk, terima kasih Nazran, ya. Atau mandi wajib sebagai ganti untuk membasuh atau menyapu anggota yang sakit. Gantikan, maksudnya sepatutnya kita kena basuhkan tangan. Tapi sebab dah ada dengan balutan, maka kita kena ganti. Ya, kita kena ganti, sapu saja, ya. Okey, itu dia punya cara dia. Okey. So, nampak okey. Sekarang faham ke tidak? Cuba angkat kad. Syafiqah faham tak ni? Saya faham. Dok cakap-cakap ni faham ke tidak? Anak murid Faham, faham tak faham. ni? Wah, semuanya nampaknya Okey, lampu dah boleh Alhamdulillah. jalan, ya. Ustaz dah boleh jalan sebab semua dia nampak warna hijau. Ya. Wah, alangkah bahagianya hatiku bila anak-anak muridku termasuklah dengan hos kita hari ini faham, ya. Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Okey, kita teruskan. Dalil menyapu balutan. Mestilah ada hukum, mesti ada bukti dan dalil daripada hadis ataupun Al-Quran. Hal ini, nak tahu kisah dia, hal ini berdasarkan ya daripada tentang kisah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang luka di kepalanya dan dia bermimpi bersetubuh. Maksudnya tadi bukan setakat wuduk, untuk mandi wajib juga, Syafiqah, ya. Jadi sahabat Nabi ni dia mimpi bersetubuh, lalu dia mandi wajib. Okey. Dia dah luka dekat kepalanya, mungkin cedera yang sangat-sangat amat-amat dahsyat, orang kata kan. Luka yang teruk-teruk, maka dia mandi wajib. Apa yang berlaku dekat dia? Perbuatan ini menyebabkan beliau meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Meninggal dunia. Dan apabila mendengar kejadian ini, sampai dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu anhu. Okey, apa dia hadis dia? Mari kita lihat, ya. Siapa nak tolong baca ni? Ini memang hebatlah yang boleh baca ni. Siapa nak baca hadis ni, anak-anak murid yang ada di luar sana ataupun anak murid yang ada di dalam studio dalam Google Meet ni? Siapa nak angkat tangan? Angkat tangan. Siapa nak baca? Nazran ke Akil ni? Akil boleh baca, Akil? Okey, Akil boleh baca? Ataupun nak line tak okey ke? Nazran? Ke murid-murid perempuan? Hilang dah. Okey. Tak nampak atas Syikin atau Asyikin? Indonesia? Kenapa senyap semua ni? Tak apa. Mungkin tak nampak. Okey, Indonesia nak baca. Okey, kita Okey. tanya Indonesia. Silakan. Silakan Indonesia. Boleh? Okey. Innama kana yakfihi an yatayammama wa ya'sira aw ya'siba ala Jurhihi. Boleh. jurhihi Qatan. khirqat Line terputus tu. summa yamsaha 'alaiha wa yaksila sa'ira Jasadi. jasid. Jasadi. Okey, terima kasih Indonesia. Okey, sebab Indonesia dia buat yang satu, orang kata yang hebat lah ni. Kamu orang yang tak boleh baca Quran, tak boleh baca hadis, tak boleh jawi, tapi Indonesia boleh baca, ya. Mungkin line tak membantu. Kita bagi 2 markah dekat Indonesia. Saya nak plus 1 lagi, 3 markah dekat dia. Wah, banyak ni. Tahniah Okey. Indonesia. Sebab apa? Sebab dia volunteer dan dia tahniah Indonesia, ya. Okey, 3 markah. Okey, kita nak tengok. Okey, maksudnya, ya. Maksudnya tadi disebut inna makana yakfi ayatayammama wa ya'sira aw ya'siba ala jurhihi hirqatan summa yamsaha 'alaiha wa yaghsila sa'ira jasadihi rawahu Abu Daud. Ya. Maksudnya sesungguhnya cukuplah baginya bertayamum ataupun membalut luka dengan perca kain. Zaman Nabi dulu perca kain lah, ya. Dan kemudian dia menyapu air ke atasnya balutan dan mandi keseluruhan badannya, iaitu mandi wajib. Tak perlu dia mandi wajib. Cukuplah dia menyapu balutan sahaja di tempat yang luka. Itu dalil dia. Itulah bukti daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang maknanya kita boleh diberikan keringanan. Jangan paksa diri. Kalau tak boleh, maknanya Islam itu agama yang mudah. Dia ada penyelesaiannya. Okey, sekarang kita tengok. Anggota wuduk ni ada dua keadaan, Syafiqah. Kadang-kala tu bila kita luka, kita berbalut. Ya. Kadang-kala kita luka, kita tidak berbalut. Aha. Kan?
So kita nak tengok macam mana Ustaz. Soalannya Ustaz, kaya ni dah luka tapi tak balut. Ustaz cerita sekarang ni tentang balut. Macam mana pula kalau tak balut? Okey, perlu kasih siram juga ni Ustaz, pedih ni tangan ni. Pedihnya di sini ya Allah kan. Contohnya lah kan. Okey, apa yang perlu dilakukan? Kita tengok dekat sini. Macam biasalah. Sekiranya contohnya tangannya ini luka dan tidak berbalut. Okey, maka dia berwuduklah seperti biasa dulu sampai masa mukanya tidak luka, mukanya tak ada masalah apa yang lukanya di tangan. Maka mukanya berwuduklah seperti biasa. Kemudian apabila sampai ke anggota wuduk yang luka itu, sampai ini maksudnya ialah sebahagian kecil saja anggota wuduk yang tidak boleh terkena air. Sikit saja tangan je. Okey, maka sampai dekat anggota wuduk yang luka, sapulah air di atas luka tersebut. Sapu saja. Jangan siram. Okey, contohnya kita ada spray dekat situ kan. Kita boleh spray kat tangan kita dan kita pun sapulah di atas tempat yang kita luka tersebut. Okey, jika balutan itu tidak boleh disapu dengan air walaupun sikit, tapi kalau sapu air, ya Allah, ya Allah, ya Allah, bagaikan mati. Ya, bagaikan nak mati Ustaz ya. Okey, maka elakkan daripada menyapunya, maka tunaikanlah solat dan tidak perlu. Maksudnya settle masalah. Sampai dekat semua lain tu semua ambil wuduk macam biasa, dekat situ biarkan saja. Kemudian solat. Solat macam biasa. Perlu ganti tak agak-agaknya ni Syafiqah? Apa yang kata Ustaz kata tak perlu diqada pun. Nampak sangat ya, faham ya. Okey, tak angkat hijau pun memang faham. Maka kita tunaikan solat dan solat itu tidak perlu diqada. Tak perlu diqada. Maksudnya settle masalah kita. Okey, itu kalau luka yang kecil anggota wuduk yang tidak boleh terkena air. Okey, sekarang ini tak balut juga. Tetapi sebahagian besar anggota wuduk tak boleh, sebesar tak boleh terkena air. Contohnya tangan ada luka aksiden. Tangan luka, kaki luka, kepala luka. Jadi sebahagian besar anggota wuduk ya. Tangan ni luka sampai dekat sini, kaki pun sampai dekat buku lali dan sebagainya, dan kaki juga tidak boleh dikenakan air. Maka apa perlu dilakukan? Pesakit perlu buat apa tu anak-anak? Nampak tak dekat skrin tu? Apa perlu dilakukan? Siapa nak jawab? Siapa nak jawab? Okey, Asyikin. Apa perlu dilakukan? Bertayamum. Okey, bertayamum ya. Tayamum mungkin dah belajar dah di sekolah dan sebagainya. Okey, kita tak cerita dah tayamum, tapi nak ceritanya mesti bertayamum dan menunaikan solat. Okey, jadi solatnya juga tak perlu diqada. Ya, tayamum saja ya. Orang cakap tepuk kan. Tepuklah tayamum kan, tepuk begitu kan. Nanti kita akan cerita dalam bahagian yang lain lah untuk tentang tayamum itu. Maka sekiranya berlaku macam tu, maka dia tak perlulah qada balik. Settle. Islam ni mudah. Kan? Islam ni sangat-sangat mudah. Yang penting jangan tak solat je Syafiqah. Itu yang nak besar. Lepas ni kena solat ni Ustaz. Lepas ni kena solat. Kena jaga. Okey, sekarang ni seluruh anggota badan. Anggota wuduk ni contohnya tidak boleh terkena tangan, muka semua ni tak boleh kena air. Maksudnya macam melecur lah kebakaran. Kebakaran ya. Tak boleh terkena air dekat tangan semua ni. Kalau kena ni habislah. Maka dia bolehlah bertayamum saja. Tak perlulah Ustaz, saya nak dapat afdal Ustaz. Allah. Nak siram juga walaupun melecur tangan ni. Ustaz, biarlah saya mati syahid Ustaz. Bukan macam tu Islam sebenarnya. Islam ini memberikan kelonggaran atau kita panggil apa tadi? Rukhsah. Apa dia anak-anak, murid-murid sekalian? Rukhsah. Bagus ya. Okey, so macam mana? Bila dia tapi ini ada tapinya saya bilang. Jika dia tak boleh tayamum, maksud tayamum kan kita kena gunakan debu ya. Maka kita tak boleh tayamum jika perbuatan mengesahkan pesakit tidak boleh bertayamum, maka solat hendaklah ditunaikan tanpa mengangkat hadas. Pegawai perubatan dah sahkan, tak boleh dah. Dia air tak boleh kena, debu tak boleh kena, maka solatlah seperti biasa dan tidak perlu diqada. juga. Masya Allah. Okey, sikit lagi kita tengok. Okay, ini secara keseluruhannya lah. Kita buat perbandingan tadi. Ya, murid-murid boleh tengoklah di dekat sini. Perbandingan yang tiga benda tadi. Okay, terkena sikit air. Besar anggota wuduk yang tidak boleh terkena air. Dan juga seluruh anggota wuduk tidak boleh terkena dengan air. Okey, sekarang kita tengok pula anggota macam Syafiqah tu. Angkat tangan ke Syafiqah. Anggota wuduk yang berbalut dan tidak boleh terkena air. Macam mana pula nak buat? Ya, nak buat macam mana? Maka berwuduklah seperti biasa. Berwuduk seperti biasa. Sampai dekat anggota wuduk yang berbalut tu Syafiqah, ambil air, ya, spray pun boleh, ambil air pun boleh, maka sapulah di tempat yang kena balutan tersebut. Jika balutan tidak boleh disapu dengan air, elakkan juga daripada menyapunya. Macam tu. Mana Sen? Kalau contoh macam ni, spray kat sini. Okey.
Okey, sapu saja. Sapu saja. Sapu. Sapu atas balutan. Ya, sapu. Keseluruhan lah macam tu. Okey. okey. Agak sakit tak lagi Syafiqah? tak Boleh kan? Boleh sapu tak? boleh Okey. sapu. Tapi jika tak boleh sapu juga Syafiqah, elakkan daripada menyapunya. Solatlah seperti biasa. Ikut settle kan? Okey, masalah. Okey, kita nak untuk memudahkan. Nak bagi nampak mudah lagi Isnu Risha, Asyikin, Nazran dan juga Akil serta murid-murid yang berada di luar sana, kita tengok gambar rajah ini. Okey, yang pertama kita tengok membasuh muka. Jika keadaan biasa, biasalah. Biasa muka ni, kita basuhlah muka macam biasa. Jika pesakit dibantu sekalipun, masa ambil wuduk tu, masa dibantu oleh orang lain, contohnya sakit terlentang, orang lain tolong basuhkan muka, tetap niat tu mesti orang yang sakit tu. Tak boleh orang lain tolong niatkan. Betul. Okey, seterusnya, okey. Kita tengok bagaimana pula keadaan membasuh muka dalam keadaan berbalut macam tadilah, ya. Syafiqah berbalut dekat tangan, kalau berbalut dekat muka sama juga, sapu sahaja, ya. Di bahagian itu, bahagian hanya disapu dengan air. Ya. Kemudian, kita cepatkan sikitlah, ya, sebab nampak semua. Faham ke tidak faham ni? Angkat sikit, kat hijau ke biru ke kuning ke ni? Tak ada biru kan? Semua hijau. Okey, semua ready. Okey, kita teruskan, ya, kita teruskan. Okey, bila kita nampak semua dah ready, kita teruskan. Itu basuh muka. Begitu juga dengan membasuh tangan. Konsepnya sama. Macam Syafiqah sekarang ni, tangan. Maka keadaan berbalut, bahagian yang tidak berbalut perlu basuh. Jangan hanya sapu dekat situ saja, yang lain tu kena basuh. Nak basuh macam mana Ustaz? Spray saja. Zaman sekarang zaman moden, kita spray saja. Ya, spray. Sapukan. Ya. Kemudian bahagian yang berbalut hanya sapu dengan air. Begitu juga dengan kaki, ya, begitu juga dengan kaki. Keadaan berbalut, bahagian tidak berbalut perlu dibasuh. Bahagian yang berbalut hanya disapu dengan air sahaja. Okey, nampaknya semuanya sudah faham. Apabila kita faham, macam biasalah kita nak buat PBD sikit, kita nak nilai murid-murid sekalian. Uji minda. Kita ada soalan yang akan kita ajukan kepada anak murid sekalian. Yang pertama, apakah hukum menyapu balutan ketika wuduk atau mandi wajib ketika sakit? B sunat, B harus, C wajib. Siapa nak jawab? Okey, wah, laju semua nak Ustaz. jawab ni. Syafiqah nak pilih mana? Siapa? Saya pilih yang Akil lah Ustaz. Akil. Nampaklah Akil jadi pilihan. Okey, Akil, apa jawapan dia? Hukum menyapu balutan ketika wuduk atau mandi wajib ketika sakit. C. Wajib. Wajib. Ya, betul. 2 markah lagi. 2 markah. Kita tengok yang lain pula. Okey, seterusnya. Soalan seterusnya. Uji minda. Terangkan cara berwuduk bagi situasi berikut. Ini aras tinggi sikit. Okey, siapa nak jawab? Siapa nak jawab? Angkat tangan. Okey, Nazran. Nazran daripada tadi ni berusaha. Okey, teruskan Nazran. Silakan Nazran. Contohnya, dagu melecur dan dibalut. Macam mana kita nak ambil wuduk? Sapu air di tempat balutan luka di dagu. Maksudnya ya, betul. Betulkah ni? Kan kita beri jawapan. Okey, kita ada satu lagi. 2 situasi, ya. Satu lagi siapa nak jawab? Nazran juga nak jawab. Dia nak berebut markah ni. Okey, silakan Nazran. Yang kedua apa dia? Nampaknya dia bertayamum. Okey, kedua kaki dan muka serta kepala tidak boleh terkena air, maka dia bertayamum. Okey, mari kita tengok jawapannya. Adakah kena? Dagu melecur, sapu air di tempat balutan luka di dagu tersebut. Betul, 2 markah. 2 markah untuk Nazran. Dan kedua belah kakinya bertayamum, juga 2 markah. Tahniah kepada Nazran. Okey, kita pergi soalan yang terakhir untuk keadaan sekali ini, ya. Yang seterusnya kita tengok gambar ni. Gambar ini tunjuk orang yang sedang berbalut kepalanya. Menyapu air di kepala. Bagaimanakah cara membasuh atau menyapu kepala ketika berwuduk berdasarkan gambar di sebelah? Siapa nak jawab? Okey, Asyikin. Okey, teruskan Asyikin. Apa jawapan Asyikin? Menyapu air di balutan tersebut. Ya, menyapu air di balutan tersebut. Betul, Syikin. Tahniah. 2 markah lagi untuk Syikin. Okey, nampak kan? Okey, so boleh faham tentang tajuk menyapu balutan. Syafiqah boleh faham tak? Saya boleh faham Ustaz. Okey, kalau faham, saya cari kata hijau saya. Rupanya berlari kat situ. Okey, cuba angkat hijau.
Okey, semua angka hijau ni. Okey, kalau semua dah Okey. faham, okey, tahniah kerana anda faham tajuk menyapu balutan di luka. Okey. Alhamdulillah. Sudah dijelaskan dengan sejelas-jelasnya tentang kaedah menyapu balutan, Ustaz. Ya, betul. Jadi, bolehlah kita nak ambil wuduk ketika kita nak solat lah. Walaupun dalam keadaan sakit pun, boleh juga ambil wuduk. Okey, jadi tak ada masalah Syafiqah. Walaupun tangan kita luka, kaki kita luka, kepala kita luka, Islam itu ada penyelesaiannya. Penyelesaiannya. Okey. Jadi, jom kita nak berehat seketika. Kita kembali selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali lagi bersama dengan kami di Didik TV KPM. Hari ini kita nak belajar mengenai dengan tajuk kita Rukhsah Anugerah Allah Subhanahu Wa Taala untuk mata pelajaran pendidikan Islam. Bersama dengan kita Ustaz Muhammad Nur Azlan Idris. Ustaz, nak tanya ni Ustaz. Kalau contoh, saya ni tengah memandu, musafir lah jarak panjang kan Ustaz. Tiba-tiba nak habis waktu solat dah ni. Tapi dalam keadaan jam. Macam mana Ustaz? Boleh ke nak gabungkan solat? Oh, maksudnya nak gabungkan solat terus. Ya. Zuhur dengan asar Zuhur macam dengan tu. asar ni. Sebab jam dah lewat kan? Ya. Terima kasih Syafiqah. Okey, sama-sama. Persoalan itu sangat cantik sebab kena dengan tajuk yang kita nak belajar pada hari ini. Apa itu tajuk dia? Ya, kita nak belajar tentang solat jamak. Ya, solat jamak. Okey, dalam bahasa Arab jim mim ain. Jamak. Ya, walaupun eja K tapi bunyinya jamak ya. Solat jamak. Apa itu? Macam biasalah kenal-kenal dulu, tak kenal maka tak cinta. Dok sebut jamak Syafiqah tanya tadi himpun boleh gabungkan tidak? Itulah jamak. Okey, kita tengok pengertian solat jamak. Ya. Maksud solat jamak ialah ya Syafiqah, ya anak-anak murid sekalian, menghimpunkan. Jamak itu maksudnya himpun. Ya. Okey, boleh respon sikit tak? Nak dengar juga suara-suara daripada anak murid di sana, ya, anak murid yang berada di Google Meet. Apa maksud jamak tu? Keyword dia, kata kunci dia, apa dia maksud jamak? Siapa nak jawab? Terus jawab, semangat betul. Okey, betul. Himpun. Sebut betul-betul himpun ya. Itu yang dijawab oleh Nazran tadi, himpun. Betul lah tu. Menghimpunkan dua solat fardu dalam satu waktu. Macam Syafiqah sebut tadi lah, alahai, dah lewat dengan jamnya, balik daripada, saya macam contoh dari Kedah sampai kat Kuala Lumpur ni kan, ataupun daripada Kuala Lumpur nak pergi ke Kedah dengan jamnya, mungkin kat Kedah tak jam lah sangat, kat KL ni yang jam kan. Okey, bila sampai macam tu tiba-tiba, sempat kali nak solat kena, nak qada kan macam mana ni kan? Nak qada ke apa ni? Okey, masa itulah kita nak belajar hari ini tentang jamak. Sebenarnya Islam ni mengajar kita boleh himpunkan ya. Kita boleh himpunkan solat kita ni menjadi satu ya. Kita boleh duduk dalam satu waktu, iaitu menghimpunkan dua solat fardu dalam satu waktu. Akil, boleh sebut semula Akil? Apa dia? Boleh. Maksud solat jamak ialah menghimpunkan dua solat fardu dalam satu waktu. Okey, betul Akil. Senyum sikit. Sebab memang betul jawapan tu. Betul. Bila jawapan pun dah betul, senyum pula, memang maksudnya faham betul lah ya. Okey, so kita tengok dekat situ iaitu menghimpunkan dua solat. Maknanya solat ini kita boleh himpun. Zuhur dengan asar boleh bersama-sama. Tapi ada juga keadaannya. Tak boleh semua waktu tu dihimpun. Boleh tak Ustaz saya nak himpunkan satu hari? Daripada subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak ni nak gabung sekali Ustaz. Boleh ke ni? Senang Ustaz. 5 sekali Ustaz. 5 sekaligus. Beli satu dapat semua 5. No. Kan? Ya, ada cara dia. Kita akan tunjukkan kepada anak-anak murid sekalian. Okey. So dalam bahagian ini kita akan tengok dalam solat jamak ini, solat jamak terbahagi kepada dua, iaitu jamak takdim dan juga jamak takhir. Okey, nak minta Syikin sebut sikit. Apa dia Syikin? Ya. Solat terbahagi kepada dua bahagian, iaitu Boleh. tak Okey, ada. boleh buka mic?
Mungkin buka mic tak Syikin? Ataupun mungkin ada masalah lain. Orang lain boleh bantu, orang lain boleh bantu. Boleh bantu yang lain. Okey, Nazran. Okey, apa dia? Jamak takdim dan jamak takhir. Masya Allah, macam Arab. Macam Arab. Bunyi jamak takdim, jamak takhir. Okey, di situ kita tengok maksudnya sekarang. Okey, apa itu maksud solat jamak takdim? Ya, jamak takdim iaitu menunaikan solat fardu dalam waktu solat yang pertama. Ingat tu, takdim pertama. Selalu bila keluar soalan peperiksaan dia keliru. Apa maksud solat jamak takdim? Apa dia ni yang depan ke belakang? Ingat ya, takdim ni mukaddimah. Kan? Mukaddimah dia di depan ya. Menunaikan solat fardu dalam waktu solat yang pertama. Ingat tu ya. Yang pertama. Manakala solat jamak takhir maksudnya ialah menunaikan solat fardu dalam waktu solat yang kedua. Ataupun waktu yang terakhir. Kalau Zuhur dengan Asar maknanya yang akhirnya ialah Asar. Kalau Maghrib dengan Isyak maksudnya yang akhirnya ialah Isyak. Itu maksudnya ya. Boleh faham kan? Takdim di awal, manakala takhir di akhir ataupun yang kedua. Kena faham tu konsep dia. Kena faham betul-betul. Okey. So kita tengok sekarang. Mari kita tengok bagaimana cara kita nak menunaikan ataupun syarat-syarat. Mesti ada syarat dia, Syafiqah. Takkanlah tiba-tiba saya nak pergi sekolah ni, boleh tak saya nak buat jamak? Senangnya kau kan. Okay. Ustaz, yang penting orang cakap semayang je Ustaz. Tak, semayang mesti nak sah. Bila nak sah mesti ada syarat-syarat dia. Apa syarat-syarat dia? Yang pertama iaitu melaksanakan solat itu mesti ikut turutan. Suka hati je waktu subuh dia pergi semayang jamak. Tak boleh, kena ikut turutan dia. Okay? Kemudian niat jamak itu dalam waktu yang pertama. Contoh Syafiqah tadi duduk dalam waktu Zuhur. Okay? Lepas tu Asar dan nak habis dah waktu Zuhur tu, boleh niat sekarang. Aku tak apa, saya nak jamak takhirkan. Nak input. Kena niat sama juga waktu yang pertama. Kalau nak sembahyang awal pun kena niat dalam waktu yang pertama. Tak boleh lah tadi terlupalah tadi. Nak niat sekarang boleh tak? Tak boleh. Itu dah jadi qada dah. Okay, sekarang ini kita kena niat dalam waktu yang pertama. Boleh faham tak? Kalau faham, angkat kad hijau. Nak tengok. Kalau tak faham, angkat kad merah. Kan? Okey, faham semua? Nampaknya Syikin nampak begitu kaku dekat situ, mungkin line-nya tidak okey. Tapi Ustaz yakin faham sebab kain langsingnya warna hijau. Okey. Okey. Seterusnya kita tengok. Okey, bersegera. Yang kedua, bersegera melaksanakan solat yang kedua selepas solat yang pertama. Ya, bersegera. Tak boleh selepas dia solat Zuhur saja, dia kenalah solat terus solat Asar. Syafiqah ya. Tak boleh pergi makan kenduri dulu. Air kopi secawan, mais secawan. Tak boleh. Dia kena solat terus. Pasal dia tidak boleh diselangi dengan ibadah yang lain ataupun perkara yang lain seperti berzikir dulu. Ustaz, saya nak selawat dululah semua kan. Tak boleh. Dia terus kena sambung. Kalau bercakap boleh ke Ustaz? Bercakap pun perkara yang penting. Contoh, okey, mari kita bangun salat untuk itu. Tak boleh dia, okey, hari ini saya nak sampaikan ceramah. Dia nak Syafiqah tentang apa baru, lepas tu nak solat jamak. Tak boleh lah. Okey, berkekalanlah hingga selesai solat yang pertama. Okey, untuk jamak takhir pula. Ya, jamak yang solat yang kedua ini, dia mesti niat jamak dalam waktu yang pertama. Niat waktu yang pertama. Sama juga. Ya, dan mesti bermusafir. Masih bermusafir, bukan sampai rumah barulah nak solat jamak. Ya, dekat-dekat dia masih dalam musafir lagi ni Syafiqah ya, dalam musafir lagi. Tak boleh sampai rumah baru nak solat jamak ya. Itu tidak dipanggilkan jamak. Okey, kita tengok sikit ringkasannya untuk memudahkan murid-murid untuk faham ya. Ustaz buat dengan dalam bentuk grafik sikit, senang tengok. Ya, nampak kan? Okey, ringkasan solat jamak, jamak takdim. Kita tengok dekat situ. Akil boleh nampak? Syikin boleh nampak? Istorisha boleh nampak? Nazran boleh nampak? Angkat kad hijau. Okay. Kalau nampak ya. Okey, jamak takdim. Okey, bagus ya. Jamak takdim, kita tengok contohnya Zuhur dan Asar. Bila kata takdim mesti mula, betul tak? Waktu yang pertama. Maka solatnya dalam waktu Zuhur. Ya. Begitu juga ya. Begitu juga solat Maghrib dan Isyak dalam waktu yang pertama, mesti dalam waktu Maghrib. Okey, begitu juga bila jamak takhir ya, di waktu yang kedua, di antara Zuhur dengan Asar ni, mana waktu yang kedua? Siapa boleh jawab? Zuhur dengan Asar, mana waktu yang kedua? Betul Isrisha. Okey, silakan. Asar Ustaz. Okey, Asar betul. Begitu juga dengan Maghrib dan Isyak. Maka waktu Isyak lah ya. Okey,
Cara menunaikan solat jamak dan qasar, ya. Begitu cara untuk bacanya, kita bacakan sikitlah. Solat yang pertama kita niatkan usalli fardhu zuhri rak'ataini qasran majmu'an ilaihil asru jam'a takdim makmuman ataupun imam lillahi ta'ala. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kalau di sembahyang asar, usalli fardhu asri rak'ataini qasran majmu'an ila zuhri jam'a takdim imaman ataupun makmuman lillahi ta'ala. So niat, okey, kita faham Ustaz, Arab tu tak ingat Ustaz, niat dari bahasa Melayu dalam hati. Ya, nak buat jamak ya. Okey, so kita tengok dekat sini. Ini ada sedikit tentang perkara-perkara yang perlu dipahami. Yang pertama, jamak takdim dalam waktu pertama dah bagi tahu dah tadi. Dahulukan solat yang waktunya terdahululah, mayang zuhur, maka semayanglah zuhur dahulu. Ya, okey. Kemudian, okey, kalau solat jamak takhir ada beza sikit, Syafiqah. Selalunya bila jamak takhir ni kita nak buat yang mana dulu? Selalunya mesti kita nak buat asar dulu, Ustaz. Contohlah. Zuhur dengan asar, nak buat yang mana dulu? Kita nak buat asar dulu. Betul ke, Ustaz? Okey. Ke boleh buat zuhur? Okey, ini jawapan dia. Boleh. Solat pertama boleh didahulukan. Maksudnya, boleh dahulukan solat zuhur dulu juga. Sebab waktunya dah lepas. Itu boleh. Yang kedua, sebab apa? Waktunya dah turun dulu tadi kan? Yang kedua, solat kedua pun boleh dahulukan kerana memang dalam waktu dia. So, boleh dua-dua. Boleh dua-dua. Tak salah lah Ustaz, tak kan? salah. Boleh mana-mana saja ya. Jadi, itu bilangan rakaat dia, kita dah tahu dah kan? Okey. So, kita uji minda sikit. Sedia semua? Angkat hijau kalau sedia. Okey, kita teruskan uji minda. Berikan maksud solat jamak. Kita bagi ABC lah supaya senang. Siapa nak jawab? Asyikin. Okey, nampak Asyikin dah angkat tangan awal. Okey. Boleh berikan maksud? Asyikin cuba nak jawab tu. Solat jamak. Solat jamak bermaksud menghimpunkan dua solat fardu dalam satu waktu. Si Ustaz. Ya, betul. Terima kasih. Tahniah. 2 markah untuk Syikin. Soalan kedua. Berapakah jumlah rakaat solat maghrib? Kan tadi kita boleh himpun, ya, kita boleh himpun maghrib dengan isyak. Jadi maghrib tu nak buat berapa? Kan? Berapakah jumlah rakaat solat maghrib ketika menunaikan solat jamak dan qasar? Ini gabung sekali. Mungkin pernah dengarlah qasar dan jamak ni ya. Okey, berapa agak-agak? 2, 3 atau 1? Siapa nak jawab? Okey, kita tengok siapa yang belum jawab lagi ni. Isnu Risha. Isnu Risha angkat tangan tadi. Okey. Berapa Isnu Risha? Jawapan dia B, Ustaz, 3. Betul ke 3 ni? Tak jadi setengah ke? 1,5 pula. Tak ada. Betul. 3. Bagi 2 markah dekat dia. Okey. Bagus. Okey, kita teruskan kepada soalan seterusnya. Uji minda. Nyatakan satu syarat jamak takhir. Ini kita tak bagi pilihan. Satu saja. Siapa nak jawab? Okey, nampaknya Nazran lagi angkat tangan. Okey, silakan Nazran. Masih bermusafir hingga selesai solat ditunaikan. Okey, masih bermusafir sehingga solat ditunaikan. Betul, kita tengok. Betul jawapan dia. Ada jawapan 2 dekat situ. Kita minta 1 saja. Masih bermusafir hingga selesai solat ditunaikan ataupun niat jamak dalam waktu yang pertama. Dan dan terakhir, kita penuhkan jadual ini. Siapa nak jawab? Dah bagi markah dekat Nazran tadi tu. Berapa Ustaz? Ustaz nak bagi apa? Bagi 2 je. Bagi 2 Ustaz. 2. Okey. Yang ini kita nak bagi siapa sebab soalan ini senang. Okey, Syikin. Okey. Yang pertama, menunaikan solat fardu dalam waktu solat yang pertama. Apa jawapan dia? Jamak takdim. Jamak takdim. 1 markah. 1 markah. Sebab soalan simple, senang. Semua boleh jawab ni, insya-Allah. Yang kedua. Siapa jawab? Cepat. Jamak takdim. Terus jawab tu. Dia dapat markah. Indonesia. Bagi Indonesia. 1 markah. Okey, terima kasih. Betul jawapan dia ya. Okey, itulah yang dimaksudkan dengan solat jamak. Syafiqah okey ya? Tak ada masalah Okey sangat. Okey. Jadi saya rasa macam teruja Ustaz. Sebab semua ni hebat ni. Nak menjawab soalan yang diberikan oleh Ustaz kita pada kali ini. Jadi Ustaz, kita nak bagi peluang untuk murid-murid kita berehat seketika. Kita kembali selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Kembali lagi bersama dengan kami di Didik TV KPM. Hari ini kita belajar mengenai mata pelajaran pendidikan Islam dengan topik Rukhsah Anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Ustaz, untuk segmen kali ini, apa yang bakal diperkongsikan? Dipersilakan. Okey, terima kasih Syafiqah. Okey, nampaknya hari ini kita teruskan lagi. Kita belajar hari ini tentang solat qasar. Syafiqah pernah dengar tak qasar ni? Ustaz, kalau qasar ni kan Ustaz, adakah yang macam kita nak kata pendek-pendekkan solat Ustaz? Betul lah tu. Boleh ke Ustaz kan? tu? Boleh ke pendek-pendek ni? Ramai orang tanya ni Ustaz. Boleh ke saya nak pendekkan solat 4 jadi 2? Boleh ke? Ustaz, kalau 3 macam mana pula? Maghrib tu macam mana pula nak solat? Nak pendekkan? Boleh ke jadi 1.5? Nak berhenti kat mana? Okey, inilah kita nak ajar hari ni. Kita nak ceritakan tentang solat qasar. Ya? Okey, sebelum itu bersama dengan kita juga ada anak murid-murid yang bersama dalam Google Meet dengan kita. Okey, kita tengok dia orang ni bersedia ke belum? Ready ke belum? Kita cuba angkat. Tengok adakah masih sama-sama ada kita ada kad merah, kita ada kad kuning dan kad hijau. Okey, semua nampaknya telah bersedia. Okey, kita teruskan. Okey, solat qasar. Syafiqah apa bersedia kan? Ya, bersedia. Okey, solat qasar. Okey, qasar ini adalah memendekkan. Pendekkan apa? Solat fardu 4 rakaat kepada 2 rakaat. Hei Ustaz, adakah? Ada. Ya, kan? Ada, iaitu memendekkan solat fardu 4 rakaat kepada 2 rakaat. Tetapi macam biasalah, mestilah ada syarat-syaratnya. Ya, kita tengok tadi pengertian maksud solat qasar, memendekkan solat fardu 4 rakaat kepada 2 rakaat. Ingat tu, tak ada 3 Syafiqah. Tak ada subuh ya, tak ada 2 tadi 1 tak ada ya. Tak ada. Ingat betul-betul maksud dia, memendekkan solat fardu. Ya. 4 rakaat kepada 2 rakaat. Macam biasa mesti kita tengok syarat-syarat dia. Apa syarat-syaratnya? Ya. Nak qasar suka-suka hati ke? Okey, bangun-bangun tidur rasa nak pendekkanlah solat hari ni. Mana boleh Ustaz? Kan? Okey, tak boleh kan? Mesti ada syarat-syarat dia. Yang pertama, dilakukan ketika sedang musafir. Ya, dilakukan ketika sedang musafir. Musafir ini maksudnya dalam perjalanan. Nanti kita akan tengok berapa kilometer. Musafir ni macam mana Ustaz? Saya nak pergi kedai beli barang sekejap kat kedai depan tu, boleh tak solat qasar? Musafir ni Ustaz? Kan bukan, ada maksud musafir. Yang kedua, telah melepasi sempadan tempat tinggal dia. Kalau dia nak pergi musafir, dia kena keluar dulu daripada rumah dia. Dia start kereta, keluar daripada mukim dia, keluar daripada kawasan rumah dia, keluar daripada kampung dia, berhenti kat mana-mana masjid, dia bolehlah qasar pendekkan. Okey. Yang ketiga, tidak berniat untuk menetap melebihi 3 hari. Dah setting dah, saya nak pergi 3 hari je Ustaz. Kan? Okey ya, tidak boleh lebih. Kan? Tidak termasuk hari perjalanan pergi dan balik. Contohnya, dia berniat menetap, saya nak pergi seminggu ni ke KL Ustaz. Okey, adakah sepanjang seminggu itu saya boleh memendekkan solat saja? Okey, dalam syarat ini ditentukan bahawa mesti tidak melebihi 3 hari. Dan yang keempat, tidak boleh mengikut imam. Datang kat masjid tu imam sedang sembahyang isyak. Dia pun sembahyang 4 rakaat tapi nak pendek. Sampai separuh dia berhenti. Sampai rakaat kedua dia bagi salam. Tak boleh, tidak sah. Sebab dia niat mengikut imam, mesti ikut imam sampai habis dah. Okey, boleh faham kan? Okey, kita tengok syarat perjalanannya. Disebut tadi syarat. Kita tengok pula perjalanan ini macam mana pula. Nak pergi ke tempat yang dia nak pergi itu mesti ada syarat perjalanan dia. Yang pertama, mengetahui destinasi yang dituju. Ustaz, saya nak musafir ni. Start kereta, nak pergi mana? Tak tahulah Ustaz. Ikut ke mana langkahku pergi, di situlah aku berhenti. Kemas kau. Lepas tu boleh tak saya nak qasar Ustaz? Tak boleh. Pasal apa? Tak ada arah tuju. Walaupun duduk dalam kereta, bawa pergi pusing kiri kanan, pusing kampung, keluar kampung, tak ada arah tuju, maka dia tidak boleh solat qasar pendekkan. Boleh faham Yang kedua, jarak perjalanannya itu mesti sehala melebihi 81 kilometer. Berapa kilometer anak-anak? Murid-murid? 81 kilometer. Nazra juga 81 kilometer. Okey, tanya. Okey, jadi mesti melebihi 81 kilometer. Maknanya 5 kilometer tak boleh. Ya. Maknanya Ustaz, kalau orang tu dia drive, tak tahu tempat dia tuju, lepas tu dia nak cukupkan 81 km. Tak boleh lah kan Ustaz. Tidak ada arah tuju dia. Okey. Dan yang ketiga, bukan untuk bertujuan maksiat. Ustaz, saya pergi ni nak pergi mencuri.
Kan, boleh tak Ustaz saya nak jamak nak qasar ni? Tak boleh lah sebab bertujuan maksiat. Yang maksiat ni macam-macam lah ya. Tadi tak boleh ya. Okey, kita tengok sedikit info tentang solat qasar ya. Solat qasar hanya boleh dilaksanakan jika seorang musafir hanya berniat untuk tinggal di suatu tempat tidak melebihi 3 hari. Kalau lebih daripada 3 hari seperti lipat hari ataupun lebih, maka ianya tidak lagi dikira sebagai musafir. Tapi dia panggil musafir lah ya sebab dia dah pergi lebih daripada 5 hari. Tapi dia perlu menunaikan solat seperti biasa. Bila sampai ke destinasi tersebut, walau bagaimanapun, ini yang nak pergi lama lah. Dia nak pergi sebulan ke 2 bulan ke, dalam perjalanan tu boleh tak dia nak qasar dan jamak? Boleh. Dalam perjalanan saja. Sampai tempat tak boleh. Nak balik pula? Boleh. Itu dia punya cara dia. Tetapi jika musafir itu tidak pasti, Ustaz saya nak pergi merantau Ustaz, nak pergi jauh ni. Ya, kalau di Kedah nak pergi ke Johor Bahru contohnya ya. Dia tinggal di suatu tempat, dia tak tahu bila nak balik sampai, tak tahulah berapa hari nak pergi ni Ustaz. Maka dia boleh lagi qasar tapi tidak boleh melebihi 18 hari. Dah 18 hari ya. Okey, hari ke-19 kena solat seperti biasa. Okey, sekarang kita tengok uji minda. Okey, bersedia semua? Ready? Ready? Are you ready? Kad hijau atau kad kuning? Okey, semua dah ready nampaknya. Okey, nyatakan maksud solat qasar. Apa maksud solat qasar? Siapa nak jawab? Akil. Okey, akil. Dipilih akil. Okey, oleh Syafiqah pilih akil. Apa itu akil? C. Memendekkan solat fardu 4 rakaat kepada 2 rakaat. Tepat sekali, 2 markah untuk anda. Ya. Seterusnya, kita tengok pula uji minda yang kedua. Tandakan betul atau salah syarat perjalanan yang diharuskan solat jamak dan qasar. Yang pertama, mengetahui destinasi yang dituju. Betul atau salah? Okey, Syafiqah lah kena pilih macam ni. Macam Nazran je. Ustaz, macam Nazran je tadi. Nazran. Okey, Nazran jadi pilihan. Betul Ustaz. Betul. Kita tengok betul ke tidak. Okey, seterusnya. Jarak perjalanan sehala melebihi 18 km. Betul ke tidak ni? Okey, Istorisha. Jawapannya salah Ustaz. Salah, betul. Mesti 81 km tu terkalih tu. Tertukar kan? Orang Kedah kata. Yang ketiga, bukan bertujuan maksiat. Okey, siapa nak jawab? Okey, Syikin. Okey. Betul Ustaz. Okey, betul. Okey, semua dapat 2 markah. 2 markah Ustaz? 2. Okey, 2 markah. Bagi satu lah sebab kita ni dekat-dekat last ni Ustaz dah macam kedekut markah pula kan. Tak apa, kita tetap bagi markah. Okey, seterusnya. Okey, kita tengok sedikit kesimpulan ya. Kesimpulan hari ini. Okey, apa yang dapat dipelajari oleh murid-murid pada hari ini ya. Okey, mungkin Indonesia bagi sikit Indonesia apa Indonesia dapat hari ini? Islam adalah agama yang mudah Ustaz. Allahu Akbar, betul. Islam sangat memudahkan kita. Okey, Syikin cuba bagi sikit kesimpulan. Kita boleh solat jamak dan qasar ketika bermusafir. Betul, kita boleh jamak dan qasar ketika bermusafir. Okey, Nazran boleh bagi sikit? Allah sangat menyayangi kita. Allahu Akbar. Allah sayang kita dan kita semua sayang Allah. Dan Indonesia. Boleh? Indonesia. Kita boleh beribadat mengikut kemampuan masing-masing. Wah, kita beribadat mengikut kemampuan masing-masing, mengikut syarat yang telah ditentukan oleh syarak. Okey, so Syafiqah nampaknya dah ada markah kan. Bagi semua markah seorang satu tadi tu, yang last tu. Dah bagi Ustaz kan? Okey, dah bagi markah lagi semua seorang satu ya. Okey, Baik. so kita nak bagi markah, so kita tengok markah mereka pada hari ini. Okey, cuba kira Syafiqah berapa markah dia orang ni. Yang warna pink tu 2 ya. Betul. Yang pink tu 2. 4, 5 dan 7. Isnurisha 7. Indonesia 7. Nazran 7. Nazran 7. Akil 7. Akil 7. Asyikin 8. Asyikin 8. Tepukkan untuk Asyikin. Alhamdulillah. Okey, cuba tahniah. angkat kalau ada kata-kata hikmah atau kata-kata semangat dekat Asyikin ni. Kalau ada lah kan, angkatlah dekat dia yang hantar kat Syikin sikit. Okey, bagi semangat dekat Syikin. Tahniah. Wah, tahniah Syabas. Itu ucapan daripada kawan-kawan dan ustaz juga. Ucapkan tahniah kepada Syikin dan bukan Syikin semua sebab mencapai PBD yang sangat hebat. Okey, kesimpulan dia yang terakhir ialah
okey, sebagai umat Islam ya, kita sebenarnya dapat ya, dan Islam ini adalah agama yang rusuh, yang mudah memberikan kita banyak kelebihan, dan kita boleh melaksanakan tanggungjawab agama ketika berada dalam kesulitan macam Syafiqah, sakit tangan ke apa, boleh solat. Melaksanakan ibadah mengikut kemampuan macam disebutkan oleh murid-murid tadi, merasai kasih sayang Allah ya, dan Islam agama yang mudah serta tidak membebankan, dan yang terakhir mempelajari kaedah membuat keputusan mengikut keutamaan seperti solat qasar dan jamak ketika musafir. Itu dia rumusan daripada Ustaz kita mengenai dengan topik kita pada hari ini. Jadi Ustaz, kalau contoh murid-murid nak dapatkan sumber rujukan macam mana Ustaz? Okey, kalau nak dapat rujukan, okey, kita boleh buka dalam portal Delima dalam Sumberku. Ya, boleh dapat banyak lagi rujukan yang boleh dapat daripada situ. Okey, tahniah kepada semua, tahniah kepada Syafiqah, tahniah kepada murid-murid sekalian. Dan insya-Allah semoga kita faham apa yang kita belajar hari ini. Amin, amin insya-Allah. Jadi tahniah juga kepada Ustaz. Terima kasih untuk semuanya kerana sudi bersama kami di Didik TV KPM. Insya-Allah kita berjumpa lagi di lain hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.